Okey. Visa, siapa Visa apa penyanyi Visa siapa nama? Siapa ni? Syam Visa. Syam Isa. Ya. Arwah Syamrin. Ah, Arwah Syamrin tu sebelum dia meninggal seminggu sebelum tu dia lepak studio saya tu. Allah. Sebab kita ada Ah, projek-projek sikit nak buat kan. ya, ya, Ada ya. gila Shekal, Toki, Aha. metal-metal Okey. banyak lah. Budak-budak metal ramai lah kan. Ramai lah memang Dah. ramai. Ya, ya. Dah Ah, underground macam mana? Ramai lah. Aru Ah, semua tak boleh, memang biasa lah semua tu. Apa ni? Koboi, 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 koboi. Oh, koboi Melayu. Koboi Tak ada kadang latency pun okey je. kalau okey tak apa. Ah, Saya okey tak? okey, okey abang punya okey. Ah, ah, Lip sync sama kan? sama. Ah, okey bang, boleh kita boleh mula bang. Boleh, boleh, boleh. Alright. Okey, macam aku hantar soalan kat kau tu bang. Hmm. Soalan pertama ni lah. Kan mungkin soalan-soalan ni ada yang soalan tipikal lah, dah biasa kan. Yalah. Tapi mungkin kita berkongsi lah dengan peminat-peminat kan, pendengar-pendengar ni kan. Okey. Aku cuma nak bertanya, kenapa uh, genre rock, blues tu dan country ni, sebab ni sependengaran aku dengan album ni lah. Ini pertama kali aku dengar album ni secara synchronize satu CD. Biasa aku dengar Hmm. secara Yalah. berasing-asing lah kan dekat YouTube Yalah, yalah, kan. yalah. Yang ni pertama kali aku dengar mengikut susunan dalam CD tu lah. Jadi Hmm. mengapa kau pilih genre untuk album Rabak ni melalui genre rock, blues dan country, sedangkan pada tahun ia diterbitkan tu bukanlah genre ni, bukanlah genre yang popular orang kata pada tahun-tahun tu. Tapi kau, seperti mana kau pernah cakap aku, kau menongkah arus dengan prinsip Rabak ni, jadi kau keluarkan album ni pada tahun tu dengan genre tu. Kau nak ceritakan sebenarnya dia macam ni. Dekat YouTube tu saya ada letak band saya yang awal dulu. Tahun 88 kita ada recording satu album, nama grup kita tu Wizards. Kita orang recording dalam, kalau dengar dalam album Wizards saya tu, tapi masa tu saya drama. Hmm, hmm, Dalam hmm. album tu daripada masa tu lagi saya dah main country dan western, muzik country dengan Hmm. blues ni dah time tu lagi. Jadi Okay. memang band saya dulu pun memang muzik, okay, maknanya muzik yang kita main tu lebih kurang macam mana yang you dengar dalam album tu kan. Yeah, Jadi yeah. bila nak katakan nak buat konsep yang lagi melawan arus, tak ada pula rasa macam tu sebenarnya, sebab saya memang main muzik macam tu. Daripada dulu tu kalau kita main malam club tu, kadang-kadang kita main side by side dengan Blues Gang. Grup saya tu Okay, main side by side dengan Blues Gang kan. Jadi okay. bila dikatakan macam saya nak mendongkak arus, nak buat lain benda lain tu, sebenarnya tak juga, sebab benda tu memang saya main muzik yang kalau saya buat muzik tu lebih kepada macam tu, muzik yang jenis macam tu. Dia ada unsur-unsur macam tu lah maksudnya. Yeah, Kalau yeah. rock sekalipun dia mesti ada unsur blues sikit, ada unsur Betul, macam tu lah. betul. Jadi So uh, maknanya kalau nak katakan saya memperjuangkan muzik, tak kot. Lagi satu sebenarnya dia macam ni. Lagu-lagu tu sebenarnya saya dah record dan tak ada plan pun untuk keluarkan album tu. Saya record dah. Saya masa tu kira tengah excited guna mesin yang kata orang tu betul. boleh record kat rumah kan. Macam sekarang dah ada komputer semua kan. Tapi Yeah. dulu mesin tu kira workstation tu kira memang excited lah. Memang ada masa je record. Jadi lagu tu dah makin lama makin banyak kan. Jadi Hmm. masa yang saya record tu pula jenis lagu yang lama-lama dulu, saya record balik, dah ada mesin tu saya record, saya buat arrangement elok. Yeah. Lepas tu dia dah jadi banyak. Bila jadi banyak, Hmm. keluarkanlah satu album ni, Rabak sekati kan. Memang saya buat Yeah. sekati lah kan. Kat dalam tu sebab memang eksperimen je sebenarnya muzik-muzik tu kan. Tapi Betul, betul. basic dia kat situ, blues dengan country tu memang tak boleh buat apa Yeah. lah, sebab dah memang saya jenis main muzik macam tu lah dengan grup saya dulu pun.
Metal main juga, Iron Maiden tu semua pun main juga. Ya, Tapi ya. tak tahu lah macam mana western dan blues dengan country tu boleh sepati kan, boleh melekat kat jiwa kan. Bila buat lagu Ya. yang mesti dah ada elemen-elemen macam tu. Okey, faham. Okey, jadi untuk ni hasil pendengaran aku melalui CD lah 2-3 hari ni. So aku rasa album Rabak ni dia feel dia ada bervariasi lah. Tapi dia mana ada lembut dia, ada keras macam lagu kau cover lagu Kesedaran tu kan. Ada lembut dia. So mungkin sepanjang kau tulis lagu ni bang, apa pengaruh muzik mungkin ataupun pengaruh bahan bacaan ke yang memberi inspirasi kau untuk kau menghasilkan lagu-lagu yang kau terbitkan dalam album Rabak ni lah. Dia jadi variasi tu sebab dia macam ni. Sebab saya dengar semua jenis lagu. Tak kira keroncong ke asli ke rock ke metal ke, semua jenis lagu saya dengar. Saya memang layannya. Ada masa saya layan ni, ada masa saya layan macam ni kan. Jadi benda tu lah yang buat jadi variasi, variation tu datang daripada situ lah. Variety tu kan. Sebab yelah, bila kita nak buat satu lagu, kata-kata nak buat lagu slow macam lagu Kesedaran tu, tiba-tiba last tu saya buat the heavy kan. Jadi benda tu macam kena je. Betul. Daripada slow macam country sikit, strumming, tiba-tiba kita belasang dengan heavy. Sebab jiwa saya heavy tu memang jiwa saya juga, bukan saya buat memang ada kat dalam tu. Tiba-tiba rasa macam kat hujung ni kita letak sikit lah metal, sikit heavy rock kan. Padahal awal-awal tu acoustic je kan. Jadi tapi bukan dibuat-buat. Benda tu memang dah ada dekat dalam jiwa tu, memang buat macam ni best, macam ni best. Kan. Jadi orang kata kalau kita terikat dengan label record, mungkin kita tak boleh. Memang tak boleh lah. Itulah sebabnya saya tahu kat situ Ajin Rabak Sukati Kau lah. Saya buat sukati je lah kan kat album tu. Sebab tu eksperimen. Jadi bila dah sukati tu, tiba-tiba ternampak lah macam ada lebih kepada blues, ada lebih kepada country. Itu memang kebetulan lah. Kebetulan saya memang suka muzik macam tu lah kan. Tak ada plan pun kan. Nak jadi blues, nak buat country, tak ada. Dia jadi macam tu. Macam lagu Cowboy Brickfield tu kan. Dia country pure kan. Benda tu bukannya kita plan pun. Ni benda tu jadi masa kita orang lepak-lepak lepak-lepak, tiba-tiba member main-main, kita record tu jadi masa malam tu juga jadi lagu tu. Tapi lagu Cowboy Brickfield tu memang lawak. Cerita pun cerita betul lah tu. Nanti kita cerita lah. Okay bang, kalau sama ada kau nak cerita secara roughly ataupun ni dari segi lirik track by track kan. Kalau kau boleh cerita lah macam tajuk rap track pertama Rabak Jangan Bicara Lagi, Kau dan Aku, Cowboy Brickfield Sukati Kau lah ni. Kau boleh cerita tak apa cerita di sebalik lirik-lirik yang ada dalam lagu-lagu ni lah. Kalau kau boleh pergi track by track silakan. Kalau kau nak roughly pun silakan. Sebab aku suka mendalami lirik tu lah kan. Yelah, tahu. First song Jangan Bicara Lagi. Lagu Jangan Bicara Lagi tu dia lebih kepada kita sebenarnya lagu-lagu yang sebenarnya semua lagu-lagu yang dalam album tu semuanya dia lahir pure tau, daripada apa yang kita berlaku pada masa tu. Jangan Bicara Lagi tu memang tengah berperang dengan diri sendiri lah kan, nak buat itu, nak buat ini kan, tapi tak buat juga. So kita lagu tu lebih kepada memarah diri sendiri lah kan. Jangan banyak cerita ya, buat je lah. Jangan banyak cerita lagi, buat je kan. So and then lagu kedua Kau dan Aku tu itu macam lagu pergi kencing lah. Kalau kau dengar album tu, kau dengar lagu tu kan pergi kencing je lah kan. Tapi lagu tu dia lebih cerita dia simple je, cerita pasal tak ada persefahaman couple ni, itu je lah cerita dia kan. Tak apa. Dia ada CD kat aku bang. Tu aku tengok track kan. So track nombor 3 tu apa? Cowboy Brickfield. Cowboy Brickfield tu Cowboy Brickfield tu dia itulah, dia spontan lah. Dia lahir malam tu juga. Memang kita orang lagu lepak-lepak tu. And then lirik dia pun cerita dia sebenarnya adalah cerita pasal kisah member kita ni. Dia ni memang
cerita pakai kereta warna merah, kereta awet tu memang betul lah kan. Dia ni suka cerita juta-juta je. Cerita dia juta-juta je. Tapi kalau kita orang kutuk pun dia tak kisah. Aku kutuk lah. Tapi aku tetap juga nak cerita juta-juta aku ni. Aku nak dia punya misi dia nak jadi jutawan kan. Tapi okey lah. Tapi kita jadikan dia lagu lah. And then Sukati kau lah. Sukati kau lah. Sukati kau lah ni dia lagu ni dia sebenarnya dia berkenaan dengan okey lah, ada satu masa tu kadang-kadang aku rasa macam kau ni member dengan aku ni, kau member dengan aku ni ada sebab ke kan. Kau bukannya nak member tu betul ni member kau ada kesempatan benda lain yang kau nak ambil daripada aku ni, tu sebab kau member dengan aku. Banyak berlaku macam tu lah masa tu. Betul. So, tapi malam tu kira tak silap saya dia ada satu benda yang buat memang saya marah dengan dia ni kan. Tu dia lirik tu dia saya nak cerita pasal benda ni lah. Jadilah macam tu lirik tu. Pasal member ni nak ambil kesempatan je, dia nak tumpang kau tu sebenarnya dia bila time dia susah je dia pergilah kat engkau, tapi bila dia dah senang kan engkau pun dia tak ingat. Betul lah kan. Itulah cerita dalam lagu tu. Then lepas tu lagu apa? Mengapa tu saya buat dia sebab album tu, lagu tu ada dalam album dari Ajen untuk rakan-rakan. Dan saya tulis kat situ rindu kan. Saya buat balik lah. Sebab masa saya buat balik tu dia tak ada apa, dia just saya tambahkan ada gambus dengan ada percussion. Itu je lah, tak ada. Dan lirik dia tu masa tu tahun 94 tu album pertama, tak tahu kisah dia macam mana masa tu kan. Tapi cerita tu lah, cerita pasal awet lah. Tu je lah. Ya. And then lepas tu lagu apa? Doa. Usah berdalih Rabak. Aku suka track ni. Track ni dia Usah berdalih ni. Dia macam catchy sikit. Okay, aku catchy suka kan. Strumming dia tu lah. Strumming dia tu kan. Dia macam reggae sikit, dia reggae fusion. Usah berdalih ni dia lebih kepada engkau berdalih kepada diri kau sendiri. Maknanya kau sekarang ni tengah argue dengan diri kau sendiri, tapi dia ni asyik nak berdalih je kerja dia kan. Jadi benda yang kau nak buat tu kadang-kadang jadi tak buat sebab kau banyak nak dalih dengan diri kau sendiri. Berperangan diri sendiri lagu ni sebenarnya. And then yang partner gaduh kau tu kau kata jangan berdalih lah. Usah berdalih. Buat juga. Kena buat. Jangan banyak-banyak dalih lagi. Macam tu lah. Alright. Dia bukan cerita seorang ke, tak ada. Macam track doa ni bang. Doa. Doa biasalah. Doa tu kira lirik dia cerita pasal apa yang kau buat ni biar sampailah ke matlamat dia tu kan. Whatever kau buat, whatever yang kau buat dalam hidup ni biar dia sampailah kat matlamat dia tu. Itu je lah lagu doa tu. Doa. Okey. Betul. Yang untuk sebab pandangan kau dah untuk tajuk kesedaran ni, aku skip soalan ni, aku lompat terus lah pada soalan ni. So untuk track lagu kesedaran ni bang, apa istimewa dia? Apa istimewa dia lagu ni dengan kau? Sampai kau rakam semulalah. Dengan style kau lah kan. Lagu kesedaran tu saya dengar dia daripada masa umur saya 12 tahun. Umur 12 tahun lagu tu selalu berkumandang lah kat radio. Lagu tu memang popular lagu tu kan. And then lagu tu dia kira macam melekat lah. Dia melekat sampai sekarang, sampai sebelum masa saya record tu sebenarnya saya dah tak ada lagu dah ni. Dah tak ada lagu, tiba-tiba je lagu tu muncul. Record balik lah lagu ni. Saya main ada lagu terus jadi lagu tu hari tu juga kan. Jadi lagu kesedaran tu dia sebab dia macam sentimental lah sikit lagu tu. Sebab saya dengar dia daripada umur saya 12 tahun. Lepas tu tak macam mana dekat studio tu lagu itu yang saya ingat pula kan, kesedaran tu pula kan. Dan lagu tu memang best lah, memang kena lah pula kan time tu. Terus saya record lagu kesedaran tu. Itu je lah cerita dia. Saya tak plan pun, benda tu tak plan. Yang nyatanya benda tu dia spontan je. Album Ajen Rabak ni, Sukati Kaulah tu sebenarnya memang betul-betul bermaksud sukati saya lah. Sebab dia datang semua spontan. Dia tak ada, kita kena buat macam ni lah. Nanti album ni nak buat macam ni.
Tak ada, dia tak macam tu. Hmm. Dia adalah kumpulan lagu-lagu yang lebih berbentuk hasil daripada keadaan kita pada masa tu. Masa tu saya baru dapat mesin tu pula, tengah nak belajar lagi, nak guna benda tu. And then at the same time, idea pun sampai. And then bila kita dapat mesin yang kita rasa macam 8 track tu, mesin tu saya boleh buatlah satu lagu, dah boleh siap dah production lagu, dah cukup. Jadi macam rasa macam setiap lagu yang keluar je terus dia record, terus buat arrangement, terus jadi satu lagu. Lepas tu terkumpul. Tengok dah banyak. Bolehlah buat satu lagu. Itu sebabnya lagu yang ujung sekali, lagu yang last sekali tu instrumental tu Chow lah, ada Chow apa benda tu tulis lagu yang last sekali kan. Beransur Chow. Track ada 9 je. Jadi nak cukupkan 10 tu saya letak yang outro. Bansu saya letak slide tu, saya main slide. Kat situ nampak adanya blues country tu. Jadi mungkin sebab benda tu yang jadi orang dengar, ini macam blues dan country. Tapi sebenarnya tak semua. Letak semua, Itu yang saya aku maksudkan, dia bervariasi tu lah. Dia jadi macam kita dengar tu fresh lah kan. Dekat aku lah kan. Yalah. Yalah betul. Macam saya yang buat album tu, dia tak boleh, saya tak suka macam di label macam variasi untuk tak, saya tak ada plan pun sebenarnya album tu. Dia jadi secara semula jadi. Betul. Jadi memang sampailah maksud suka hati kau lah tu kan. Itu yang jadinya. Itu yang jadi macam tu. Sebab mula-mula adalah mula-mula Ajin Rabak je. Lepas tu album ni kira Ajin Rabak je macam berkonsep sangat, tak suka hati kau lah. Jadi orang dengar tu orang tak kisahlah macam mana variety ke, macam-macam lagu ke, orang tak kisah sebab suka hati kan. Yalah, betul. Okay bang, ni kita masuk ke soalan keempat ni. Aku rasa mungkin soalan ni agak personal agak kau kot kan. Jadi apa istimewa sebab aku baca inlay ni kan, aku tengok gambar dalam ni. Pasal aku baca dekat web page Arena Record tu, kau ada sebut lah kan pasal kau gambar dekat area Brickfield tu kan, dekat studio rumah kau tu. Jadi apa istimewanya rumah studio dekat Brickfield kau ni bang, hingga dia jadi macam tempat tumpuan kawan-kawan kau semua, dia ambil inspirasi kat situ katanya. Lepas tu sampai ada kata rumah kau tu, rumah studio kau tu dia macam sebuah universiti kehidupan lah. Mungkin kau boleh jelaskan lah apa yang aku maksud. Kan? Okey lah. Dia rumah, dia sebenarnya lokasi kat Brickfield tu dia memang sedap-sedap je, orang daripada PJ ke, cuma dia macam tengah-tengah. Jadi itu memang lokasi tu sebenarnya buat orang jadi convenient nak singgah, nak datang kan. Dan lepas tu tempat tu kira macam area tu kira macam orang tak ambil tahu sangat lah. Semua masing-masing freedom lah kan. Tak ambil tahu sangat macam mana apa kemat. Dan kawasan tu banyak India area tu. Lepas tu studio saya tu dekat satu bangunan yang buruk. Bangunan lama ni, buruk, flat lama. Dalam flat tu semua India tu. Tapi saya sebuah rumah je yang Melayu kat situ. Lepas tu bila satu peringkat tu saya seorang-seorang lah tinggal situ, dan tak lama kemudian tu saya renovate dia, jadikan dia studio. Jadi soundproofing, tak dengar apa semua kan. Dan kawan-kawan macam kalau kat cover album tu yang you tengok gambar-gambar dekat inlay tu, sebenarnya tu gambar masa tu sebelum jadi studio lagi. Jadi kita boleh tengok tingkap belakang tu, kita boleh tengok flat sebelah tu. Dan bila dah buat studio tu, tingkap-tingkap tu semua dah seal lah, tak boleh nak tengok. Jadi member suka datang situ tu. Sebab kat situ dia macam-macam manusia dalam studio tu. Ada orang daripada bawah sampai ke peringkat atas pun, tapi bila masuk dalam studio tu semua kita ni sama aje. Baiklah datuk ke datang kat studio saya ke, tapi bila dah masuk studio saya tu dia tak jadi datuk, dah jadi orang biasa, sama-sama, semua sama je.
So dekat situ tu lah masing-masing berinteraksi kan. Yang dia ni Yeah. berkawan dengan dia ni. Oh dia ni pula sebenarnya kerja dispatch je, tapi dia boleh bercampur dengan director dalam studio tu, boleh berborak dengan director apa semua kan. Jadi kat situ masing-masing exchange pemikiran, pendapat, tapi dengan level-level yang berbeza-beza. Jadi kat situ seorang ni dia boleh belajar benda ni kat dia ni boleh belajar benda ni dekat sini. Bagus itu jadi benda tu jadi syok lah, sebab kita selalu kalau kita bercampur dengan benda yang sama kita boring kan. Bila kat studio saya betul. semua boleh jumpa macam-macam jenis orang, jenis kerja, career, semua berbeza-beza. Tapi bila dah masuk studio itu semua boleh berborak sekali dah. Dia tak ada kau bagian lain kau tak faham apa benda aku cakap ni. Tak ada. Betul. So saya free. Boleh cakap apa saja, apa topik pun nak cakap pun boleh. Tak ada prejudice. Tak ada prasangka. Siapa bang kawan-kawan kau, mungkin artis lah, yang pernah lepak dengan kau kat situ? Antaranya yang sebab studio saya tu dia kadang-kadang ada orang tu dia segan nak datang, tapi yang dah lepak tu adalah Maruf. Okey. Visa apa penyanyi Visa, siapa nama? Syam Visa. Arwah Syamrin. Arwah Syamrin tu sebelum dia meninggal, seminggu sebelum tu dia lepak studio saya tu. Allah. Sebab kita ada projek sikit nak buat kan. Ada lagi lah Syekal, Toki, metal banyak lah, budak-budak metal ramai lah kan. Ramai lah, memang ramai. Budak underground ramai lah. Ramai lah. Aru semua tak boleh, memang biasa lah semua tu. Okey bang, apa sebab ni betul kalau salah memang album dari Ajin, aku rasa dari Ajin untuk rakan-rakan tu album pertama kau lah. Betul tak? So apa bezanya antara album dari Ajin untuk rakan-rakan tu dengan Rabak ni? So apa bezanya antara, sebab secara pendengar aku dari Ajin untuk rakan-rakan tu pun sedap juga. Jadi mungkin ada perbezaan lah antara dua buah album solo kau ni. Mungkin ada, kau boleh, kalau boleh dikongsi lah. Yang dari Ajin untuk rakan-rakan tu saya buat tu bersama dengan orang lain. Zulkif. Dia kira masa album dari Ajin untuk rakan-rakan tu ada antara lagu, 1-2 lagu tu dah memang siap masa saya zaman Black Rose tu, jadi ambil je bawa masuk balik kan. Jadi dia, dan lepas tu ramai lah dalam tu, ada member session, ramai lah, involve ramai orang. Beza dia tu lah, konsep tu buat masa tu kira macam, sebab buat ramai, jadi idea tu macam-macam. Jadi dia album tu adalah satu album bersama rakan-rakan. Itu Ajin, dari Ajin untuk rakan-rakan kan. Itu beza dia. Yang Rabak ni total 99.9% tu tangan sendiri yang buat. Macam dari Ajin untuk rakan-rakan tu memang semua lagu tu kau tulis bang? Ada tak semua. Ada juga tak semua kan? Ada lagu yang kita on share buat sama-sama. Ada lagu saya. Lagu orang lain tak ada dalam tu. Okey. Aku lupa nak tanya. Album Rabak ni pada tahun tu berapa terjual bang? Kalau tak salah, kalau kau ada figure yang betul lah. Sebab dia yang tu album tu kau self produce kan? Self funding, self produce kan? Saya CD saya print 2000 masa tu. CD. Kaset 3000. Lepas tu bila dapat pengedar tu, distributor tu, dapat advance, and then advance tu kira dah cover sikit lah, kira modal tu kan. Tapi tak lama kemudian tu kena cetak rompak. Bila kena cetak rompak, lepas tu masa tu saya fikir pun cetak rompak tu orang distributor tu jugalah yang buat kan. Jadi saya tarik balik semua kaset dan CD saya tarik balik. Jadi tak semua habis lah. Sebab saya dah kena cetak rompak tu,
baik ambil lah, dia memang takkan jual kita punya, dia mesti jual dia punya cetak rompak ada tu lah kan. Ya. So masa tu dapat advance tu, dapat backup balik modal, lah tu je lah. Okey. Tak adalah macam apa, sebab nak try lagi pun masa tu independent, buat sendiri, print sendiri dan edar sendiri. Jadi bukan kerja senang Jadi bila kita dah buat, kita tahulah kita terlalu kecil lah nak masuk dalam bab pengedaran ni. Memang kita jadi dipijak-pijak lah. Sebab yang king atas tu dah lagi dahsyat lah, memang payah lah kan. Jadi baik sekarang ni, saya fikir saya jual secara cari dulu card dulu, follower, then jual balik benda-benda yang kita buat dulu tu kan. Mungkin dia tak dapat ke apa semua. Kalau berminat boleh kita jual lah. Kalau orang yang minat kita jual lah. Macam tu Okey. Untuk yang first price tu bang, kau pernah jumpa tak ada orang jual? Berapa nilai dia sekarang? Kalau pernah jumpa lah. Yang pernah. First price. Tak pernah jumpa. Tak pernah. Yang mana? Dari IT Tok Rekan ke? Tak. Yang Rabak. Aku pernah jumpa orang jual kaset Wizard tu. Kaset Wizard abang tu mahal tu. Kaset Wizard tu mahal tu. Geng-geng yang geng-geng M-Corp Mall lah kan, yang simpan barang-barang rare ni kan. Itu mahal kaset Wizard ni orang jual lah kan. Ada value lah, dah lama kan. Dia legend kan. Yelah, sekarang itu yang best tu kan, sebab ada member yang boleh value benda-benda tu kan. Ya, betul kan. Okey, macam mana sebab masa interview first yang aku datang studio kau tahun lepas tu, kau tak adalah cakap yang kau nak keluarkan balik album solo kau ni. Tapi tiba-tiba aku tengok si Syah iklankan album Rabak dia keluarkan balik. Aku mah teruja betul lah kan. Macam mana boleh timbul idea kau rasa kau nak keluarkan balik album kau ni? Dan Syah kata kemungkinan dia akan keluarkan juga yang album pertama lah. Okey, macam mana timbul idea? Benda ni memang interesting sebab idea ni sebenarnya dah ada lah, tapi tak tahu bila dah ada, tapi tak tahu bila nak keluar apa semua. Lepas tu tiba-tiba si Syah pula boleh message yang boleh cerita pasal benda ni pula. Bang, saya nak reissue balik dah album ni kan. Okey lah. Okey je kan. Okey je, sebab saya masa tu lah sentiasa berdalih-dalih nak buat kan. Jadi tiba-tiba ada orang yang memang kebetulan pula dia memang nak reissuekan album tapi tak buat. Tapi bila dah ada orang approach orang lain tu, dia nak buatkan benda-benda tu semua, jalan je lah. Okey je. Tak ada plan pun. Adakah Syah ni yang orang pertama approach ataupun sebelum-sebelum ni ada sebenarnya, ataupun syarikat-syarikat yang besar-besar? Tak ada. Syah je dulu. Syah yang punya idea ni. Okey. Dia yang tiba-tiba pula boleh lah buat benda yang kita tengah fikir, dia datang lah maknanya. Maknanya mungkin benda ni share lah kan, sama-sama buat lah, share. Seorang tak jadi lah, saya berfikir tak buat kan sebab saya seorang kan. Jadi bila ada orang lain tolong buat kan, okey dia jalan. Macam tu dah. Jadi untuk ni hasil pembacaan aku daripada website Arena Record tu. Jadi untuk perancangan album ketiga, aku memang tahu kau ada keluar beberapa single dekat YouTube lah. So mungkin untuk perancangan album solo ketiga ni bang, mungkin kau boleh berkongsi ke setakat mana progres dia kan? Setakat dah peringkat mana yang kau bercadang nak keluar album solo ketiga tu? Plan nak keluar tu kalau boleh memang siap je keluar lah kan. Tapi nak menyiapkan sebab saya ingat saya nak buat special sikit benda ni. Macam saya nak buat dia double CD. Bagi orang puas lah dengar. Mampulah kau puas lah dengar 20 lagu kan. Bukan senang tu, tapi nak kena benda tu memang boleh jadi. Janji kita
free lah main kan. Tak ada stres, tak ada apa, memang boleh jadilah benda tu. Yeah, Lagu pula sebenarnya sebab saya terfikir nak buat double tu, sebab lagu tu ada lagu yang dah saya cerita dari tahun 91 dulu, dah tahun 92 saya dah cerita lagu tu. Jadi sayang lah. Lepas tu bila kita katakan kita nak buat lagu-lagu yang lama-lama tu pun banyak. Katakan nak keluarkan dia as macam satu album, rasa macam tak best lah. Apa salahnya lagu lama tu saya combinekan dengan 10 lah lagu baru. Macam tu kan. Itu masih dalam perancangan. Tapi saya nak buat macam tu lah. Maknanya orang dengar tu daripada lagu lama sampailah ke lagu baru tahun 2001 ni. Macam tu kan. Sebenarnya saya punya angan-angan lah. Angan-angan. Sebenarnya progres tu dia bila sampai masa benda ni, katakan dari segi nak menyiapkan lagu-lagu tu, dia jangan start je. Bila dah start je kan memang susah nak berhenti lah kan. Jangan tanyalah lagu tu macam mana kan. Jangan tanyalah. Mungkin ada satu lagu tu jenis 10 minit baru habis. Kan. Cepat sikit keluar bang. Ni pun eksperimen juga kan. Eksperimen juga. Lepas tu sebenarnya nak bagi orang puas, lepas tu dia membelik cover, membelik sleeve sambil dengar 20 CD lah, 20 lagu dah. Buka sleeve tengok, baca. Tu yang kita nak tu. Kan? Setakat saya nak letak 20 lagu tu kat YouTube boleh je, tak ada masalah. Tapi tak puas lah. Tak dapat lah excitement nak baca sleeve. Ada booklet ke kan. Betul. Tak apalah, cepat sikit keluar bang. Cepat sikit keluar lah. Okey tak idea tu? Okey. Memang nak sangat tu. Okey. Cun. Boleh proceed lah macam ni. Ready buyer seorang dah ada. Okey lah. Alright. Okey. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Angan-angan tu macam tu lah. Sebab nak bagi package lah. Sebab orang sekarang ni pun dah tak tahu dia nak dengar apa lah sebenarnya. Dengar random ni kan. Kita bagi dia sekali. Ni aku kau 20 lagu. Dengar lah kau kat sini album tu kan. Layan lah kau. Jadi dia orang faham lah. Album ni sebenarnya dia macam ni feel dia. Bukan jenis nak dengar kat YouTube semua boleh. Tapi bila dengar album ni kenalah 20 lagu mampu nak dengar. Tapi kalau dia dengar dia rasa feel tu. Feel tu orang dah tak ada lagi dah. Kan? Betul. Kadang kita dengar lagu pun macam tak tahu nak cakap macam mana. Dulu kalau kita dengar lagu tu kita nak cari apa info tentang lagu tu kan. Siapa nyanyi tu, penulis dia. Kan. Dia sebab sekarang ni satu artis sudah terlalu ramai bang. Dia pendapat aku lah kan. Siapa boleh jadi artis? Betul. Kan. Dia macam tak ada eksklusiviti lah kat situ kan. Kita tak teruja lah. Ni artis mana dulu, ni artis baru ni siapa dia ni kan. Dulu kan. Sekarang ni dah ramai sangat buat tak tahu je lah. Akhirnya jadi macam tu kan. Dia jadi macam tu. So tu yang ada cita-cita nak tukar, bukan nak tukar, nak kembalikan balik macam mana kita zaman dulu tu kalau dengar lagu tu memang best lah. Kita dengar, kita tengok info dia. Kan? Betul. Betul tak kan? Betul. Memang sekarang pun ada lah info dekat dalam internet, tapi dia tak datang sekali. Macam ni kalau CD tu kita datang dengan sleeve, dengan CD. Just pasang di CD tu, kita buka sleeve dia, kita baca time tu juga kan. Tak payah nak browse macam internet, nak kena browse lagi, nak Dia macam ni kita pegang kan, kita puas hati lah, kita boleh baca. Kita pegang. Puas hati kan. Kita pegang lah kan. Dia berbeza lah. Untuk macam digital ni berbeza. Beza. Okay bang, untuk album ni aku rasa mungkin kalau kau tambah nanti boleh sambil-sambil lah. So untuk aku ada baca juga bagus Arena Record ni dia update dekat apa info dekat website dia orang. So aku ada baca kau ada buat projek Rock On untuk dokumentari pasal blues, dan juga ada
webisode Sembang Blues ni, mungkin kau boleh share lah. Sebab sebelum ni pun kau ada sebut juga pasal blues kat Malaysia ni tak berapa orang tak apa tahu kan. Jadi mungkin kau boleh share projek kau ni pasal dokumentari ni. Saya terfikir nak buat pasal dokumentari ni bila saya main kat club dengan A dengan B, tapi semua yang dia orang ni semua memang powerful lah, memang power lah dia orang tu kan. Ya. Tapi tak ada orang kenal. Orang tak appreciate, orang tak kenal. Kita sebenarnya kita ada bluesman kita ada yang power ni. Tapi orang tak kenal sebab yalah dia orang tak diperkenalkan, tak diketengahkan. Siapa nak dengar music blues apa semua kan. Tapi sebenarnya dia orang ni memang betul-betul kaki blues. Memang blues kan. Bluesman. Jadi tu yang saya terfikir, saya nak bagi tahu orang yang kita ni ada pemain-pemain, ada bluesman yang memang pure, memang ada. Kan? Itu yang pertama sekali saya nak bagi tahu orang yang kita ni ada player ni. Lepas tu saya nak dokumenkan dia. Nak bukan setakat kenal, nak tahu dia secara peribadi dalam sikit. Jadi saya kena buat macam dokumentari tu sesuai lah untuk buat, untuk bagi tahu dia tu siapa kan. Maknanya macam dalam kalau nak cerita pasal nak menolong industri tu supaya lebih open lah. Saya nak minta kat industri macam radio ke TV ataupun tak kira media massa ni open lah kan. Kita ni ada yang best-best ni banyak ni. Tapi kenapa tumpuan tu hanya satu je. Mungkin okey lah kalau katakan nak ikut trend, memang boleh lah. Trend memang nak kena ikut. Itu kan macam bisnes. Tapi janganlah lupakan terus yang jenis-jenis yang memang ada yang berharga-berharga ni. Sampai orang tak tahu dia siapa kan. Padahal dia sebenarnya macam ni. Dia ni sebenarnya macam ni. And then dia ada crowd dia sendiri. Jadi bila kita borak dengan dia orang tu, cerita semua dia punya frustrated dia sebab radio tak pasang. Kalau katakan buat minta recording memang tak ada lah chance untuk buat recording apa semua kan. Sebab siapa nak dengar blues? Orang semua nak dengar lagu-lagu ni kan. Siapa nak dengar blues? Balik-balik kalau blues je, blues gang. Okay, blues gang memang okay lah. Tapi setakat blues gang je. Kenapa? Ada banyak lagi. Betul. Ada banyak lagi bluesman yang kita tak tahu kan. Jadi itulah dia tujuan dokumentari tu. And then mungkin saya nak buat macam apa, berbual blues apa semua tu masih dalam perancangan lah. Masih dalam perancangan. Sebab footage yang kita ada tu memang banyak. Ada, memang kalau nak cerita panjang dalam satu dokumentari memang berjam-jam kan. Jadi benda-benda tu yang kita nak kupas ni tu. Sedap juga benda yang dia topik-topik kadang-kadang tu terkeluar tapi kenalah dengan situasi tu kan. Kenalah dalam konteks blues yang kita borak tu kan. Jadi tu sedap juga kalau dikupas kan. Dia fikir ingat nak buat berdialog pasal blues ke apa macam tu kan. So kalau macam dari segi penggambaran tu bang, macam mana macam dalam sekarang ni kita COVID tak habis lagi kan. Jadi adakah ataupun kau dah siap beberapa? Dah siap dah. Kau dah siap semua? Benda tu dokumentari tu dah siap dah. Dah kita launch pun dekat Balai Seni Lukis tahun 2019. 2019 kita dah lancarkan dah dokumentari tu. Jadi kalau nak tengok kat mana tu? Itu ramai orang tanya nak tengok kat mana. Sebab kita orang tengah fikir masa yang paling sesuai kita keluarkan benda tu. Okey. Macam kalau terburu-buru tanpa planning kan rugi pula kan. Betul tak kan? Sebab kita nak bagi benda tu biar dia time dia sama sebab kita dah ada dah benda tu, dah tunggu nak keluar je. Tapi bila masa kita nak keluarkan benda tu? Itu yang kita kena fikirkan. Tapi mungkin dari masa terdekat ni mungkin dia akan keluar ke macam mana tak tahulah kan. Lepas tu masa sebelum ni pula PKP dia start daripada tahun 2020 kita kan PKP kan. Kita orang baru je lancar. Tiba-tiba dah PKP, dah benda yang kita plan pun semua dah macam biru kan, dah bertukar kan. So terpaksa buat perancangan baru lah. Buat perancangan baru lah macam mana kita nak buat. Itu pun makan masa jugalah kan. Tapi pada saya dia sebenarnya masa je. Mungkin Tuhan belum bagi masa. Kalau masa dia tepat je kita keluar nanti baru dia okey kan.
Sebab kalau Jadi boleh saya nak dia macam saya nak kalau boleh masa dia keluar tu ada je current event tu tengah berlaku apa. Member ni tengah keluarkan album blues. Dia ni pula tu tengah recording. Masa tu kita keluar benda tu ada advantage sikit kan. Betul. Ya. Dia macam sekarang ni kita ada platform digital streaming, macam kita ada Netflix, ada baru ni Disney Hotstar baru launching. Jadi adakah dokumentari ni akan dikeluarkan di platform digital ni lah, kalau kau boleh bayangkan macam mana? Boleh dikeluarkan ke di platform digital, kita boleh dapat dekat streaming ke? Memang dirancangkan macam tu lah sebenarnya. Kalau boleh kita nak letak kat platform-platform tu memang ada. So orang boleh tengok kat situ. Itu memang salah satu daripada cara kita nak buat lah. Dalam perancangan tu semua. Macam tu. Sebab benda tu, dokumentari ni kira satu ni je ada. Kalau cerita pasal blues tu kat Malaysia ni satu ni je. Jadi kita nak bagi tahu semua orang lah. And then saya buat benda tu pun, blues dokumentari tu pun dia bukannya skop saya pada Malaysia je. Memang kalau boleh saya nak buat dia macam ada global lah. Ada sarikata apa semua kan. Narration pun dia dalam bahasa Inggeris. Ada dua bahasa lah. Ada dua bahasa lah. Menarik Dia total duration berapa bang? 90? Berapa minit? 60 lah. 60. Maknanya dia akan ada kesinambungan lah kan. Dia akan ada kesinambungan tu tak tahulah, tengok macam mana lah kan. Tengok macam mana lah. Ini pun dalam dokumentari kita orang tu dah 3 orang meninggal. 3 orang rasanya. Nasib baik saya dapat shoot dia orang tu. Bayangkan kalau tak habis macam tu, ni at least ada dah. Jadi mungkin benda tu dia nasib baik lah. Memang nasib baik lah. Kalau tak orang tak tahu lah siapa. Ada antara tu seorang tu memang power lah. Memang power dia. Tapi dia dah meninggal. Tapi nasib baik lah saya dapat lah capture dia. So adalah cerita pasal dia, orang tahulah. Kan? Soalan tambahan lah kot. Soalan tambahan. Engkau pernah WhatsApp aku pasal aku macam teruja sikit pasal benda ni. Kau pernah WhatsApp aku pasal kau share pasal buku Ucok Akar ni. Aku memang tak kenal, cakap terus terang, aku tak kenal Ucok Akar ni. First time aku bila kau share tu aku macam, "Uish, apa dia ni kan?" Waktu aku search kat, "Ui, dahsyat band Akar ni." Dahsyat band Akar ni main psychedelic tu juga kan. Lepas tu dia punya showmanship dia kan. Ala Alice Cooper pun ada kan. Jadi soalan aku ialah apa istimewanya Ucok Akar ni pada kau sebagai, sebab kau cakap aku kalau kau tak kenal dia ni, kau memang bukan mat rock. Jadi apa istimewanya Ucok Akar ni bang? Terutama buku ni lah, kalau kau boleh berkongsi apa istimewanya Ucok Akar ni pada kau lah sebagai seorang figure kan, yang kau tahu kisah, kau baca buku dia kan. Dia bukanlah sebagai mentor ke idol ke, tak. Dia hanya sekadar seorang yang expression tau. Dia express satu benda tu ekstrim dan dia bebas tau nak buat macam tu. Jadi bila kita bebas, boleh buat apa saja, jadi kita punya kreativiti tu akan lagi jadi macam-macam. Tu yang kau dengar dia punya album tu psychedelic lah, semua album kan, album dia ada yang popular dekat Australia lah apa semua kan. Jadi padahal bila kita baca dia punya kisah hidup dia tu banyak lah yang misery lah kan. Tapi dari segi expression dia tu dia free. Jadi bila dia free, dia dapat buat macam-macam yang lagi keluar daripada dalam dia punya karya-karya dia kan. Saya tengok kat situ lah. Sebenarnya saya minat tu sebab dia dapat freedom tu. Sedangkan macam dia dekat Indonesia dia dapat buat macam tu, tahun tu dia boleh express macam tu punya music.
Betul. So Betul. macam mana keadaan dia time tu masa tu kan. Mesti dia kalau dari segi freedom tu memang suka hatilah kau nak buat apa. Kau Betul. buatlah apa yang kau suka. Ya. Jadi tu yang dia pegang benda tu, prinsipal tu sampai dia mati. Itu satu yang moral yang saya suka lah. Sebab dia tak peduli lah apa orang nak cakap apa, tapi dia tetap suka. Dia nak buat benda tu, dia terus je buat benda tu. Dia tak fikir banyak-banyak. Dia Tengoklah macam mungkin Alice Cooper punya, dia punya show dengan ya. show dia yang bukan-bukan kan. Tapi sebenarnya best, itulah dia Ya. kreatif kan. So, Ya. tapi dia Betul. explore, dia buat benda Betul. tu. Itu yang shock tu kan baca. Jadi kita kalau saya bayangkan saya sendiri dapat explore macam tu lah. Wah, best lah. Ini kita buka baju sikit dah kena ban habis Ya. 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 Kan bila Dia masa rock sikit apa sikit kan apa masa zaman-zaman tu lah masa katakan dah search dulu buat kat Penang Huara band. Jadi ya. Ya. kan kat situ lah sebenarnya. Dia Kita nak carikan macam saya tengok benda-benda macam tu. Saya nak carikan macam mana free-nya kau buat satu benda tu kau rasa free kan. Apa yang sebenarnya kita tak usah peduli orang nak cakap apa. Kau buat je. Ya. Saya lah. Tapi kalau dah peringkat sampai kena tahan, kena ban, itu macam tak syok lah, tak cool lah pula kan. Menyampah kan. Macam katakan buat filem lah kan. Kadang-kadang macam cakap buat filem tiba-tiba kena cut, kena sensor, dah orang tak faham, dah benda tu dah jadi macam tu lah. Kenapa nak sensor? Sampai orang jalan cerita dia tu jadi tak menarik, orang tak faham kan. Benda-benda macam tu lah sebenarnya kat sini ni. Sebab saya rasa macam aku bagi kau, suruh kau baca tu supaya macam tu lah. Kita sebenarnya kreativiti ni dia sebenarnya dia kena buat lah, kena keluarkan je. Baru dia rasa best benda tu. Dia tak nak sekat-sekat, ni tak boleh, main metal, puja setan. Apa ni? Kan? Kita sebenarnya kena free. Itu sebab aku suka baca benda tu. Betapa free-nya dia nak buat benda-benda eksperimen dia kan. Lepas tu bila kau free, keluarlah dekat image kau. Keluarlah kat image bukan dibuat-buat. Keluar dekat diri tu kan, karakter tu. Betul tak? Kan? Jadi kita nak, bila kita suka baca tu, kau akan tengok seorang yang memang pure. Bukannya seorang yang pure. Tapi dia tak perlu jauh. Bukan US, bukan. Tak, Indonesia je. Betul. Betul tak kan? Kita macam kita dulu rasanya tak ada macam Sweet Charity pun dia pun overshadow daripada Indonesia juga, dia refer daripada Indonesia punya rock punya music juga. Betul. Jadi ketinggalan je apa tak tahulah dari segi kan, tak tahulah, mungkin sebab banyak halangan. Betul lah. Banyak yang tak boleh, tu tak boleh. Dia budaya dekat sini dengan sana tu berbeza lah kan. Dia membeza sikit lah. Beza. Dari segi freedom tu lah, dari segi kita nak express tu, ada had dia pula. Bukan kita telanjang. Kan ada had dia pula. Ni leceh lah macam tu. Okay, kita free. Macam katakan radio sekarang, apa salahnya dia orang ada channel rock? Apa kan? Ataupun lagu rock tu memang bukan satu benda yang perlu apa, memang it's a music lah, ada jazz, ada blues, kan. Betul. Baru dia orang rasa barulah orang ada pilihan banyak. Ni pilihan nak rock, ni pilihan nak blues. Barulah orang ada pilihan. Ini kau dipaksa dengar satu genre, kau dengar lah lagu Korea ke benda K-pop ke, kau dengar lah tu, kau hadap. Mana boleh. Sebab kita ada channel-channel main lagu blues saja ke. Kemudian dalam program tu cerita blues ni macam mana, apa benda kita bawa style kita yang Malaysia ni ke, adaptkan dengan suasana kita kan. Barulah berkembang. Ini Okey bang, kita dah hujung ni bang. Mungkin sebagai satu kata-kata takhir, mungkin sebagai satu bentuk promosi mungkin untuk album Ajin Kabak ni diterbitkan semula ni kan. Dia aku secara personal memang aku teruja dapat album ni
dikeluarkan balik sebab aku pernah cakap dengan kau bang, aku kalau ada aku nak beli memang aku dah dapat. So aku mengharapkan Syah Syah keluarkan untuk album pertama tu pula kan. So mungkin ada apa-apa kau nak share untuk album ni. Mungkin satu promosi lah. Silakan. Oh, okay. Firstly itulah kan. Thanks lah. Terima kasih sebab support. And then harap-harap support album tu bukan kerana saya ke apa, tapi sebagai satu masterpiece lah. Music tak kira lah dia daripada siapa, tapi satu simpanan di rak sebagai muzik Malaysia yang pernah ada macam tu. Kalau yang support tu saya memang terima kasih lah kan. And then tunggulah yang akan datang punya isu-isu yang akan datang. Betul. Reissue ni dia limited 300 saja. Okey. Dia nak dapat autograf tu lambat sikit lah. Tak tunggu habis PKP baru dapat autograf. Itu lah datang lah. Itu kena datang studio. Nak datang studio dah PKP. Aku yang best eh. Aku hari ke hari nak cakap dengan kameraman aku, jom lah kita pergi studio Haji ni. Tak, dah kena balik PKP. Kan. Okay bang. Masih banyak bang. Tu lah leceh lah nak cerita sama ni. So selamat malam, nanti kita jumpa apa-apa Roger lah. Boleh bang, apa-apa kita Roger. Masih banyak bang. Alright. Okay. Ciao. Ciao. Assalamualaikum. Salam.